Perkongsian hari ini, soal wang, kadar OPR, kenapa berlakunya peningkatan? Tarikan cinta di negeri bawah bayu. Juga, cuti hujung minggu, lokasi menarik untuk dilawati. Assalamualaikum untuk anda semua, 15 Julai yang terang bercahaya. Dan saya umpama sirap Bandung yang bercahaya dengan hari anda. Sirap Bandung lebih sirap 2 sudu. Itu warna untuk Fetri Ayat. Apa pun, Assalamualaikum, selamat pagi diucapkan. Salam Jumaat penuh berkah ini dan diharapkan juga selepas dah bercuti, kita dari korban dan sebagainya. Ya, sakan cuti ya, Cik? Sakan ya. Kita mulakan juga rutin kita pada hari ini dan ada beberapa negeri dah cuti juga hari ini. Dia dah cuti balik. Dan kita sekarang ni nampaknya kalau kita tinggal seharikan macam kalau kita nak jadi macam hamba kepada media sosial, tapi kalau kita tinggal sehari ke maklumat ke rasa macam ketinggalan sebab macam-macam yang akan berubah dalam negara. Mungkin ada yang tertinggal tentang OPR ya. Ada yang mungkin tertinggal tentang aspek berapa tukaran mata wang asing kerana mungkin ada yang sedang berurusan di luar negara. Dan sekarang ni pun kita kalau boleh nak tengok semua cakna dengan apa yang berlaku dalam negara ini supaya kita mudah untuk berurusan. Sebab kita tak boleh lari kan daripada kita berhadapan dengan belenggu isu semasa berkenaan dengan ekonomi negara. Jadi setiap hari Jumaat saksikan MHI, kita akan bawakan sedikit perkembangan berkenaan dengan isu ekonomi, apa yang berlaku terutamanya berkenaan dengan mata wang kita kan. Tadi awak kata OPR kan. Kadang-kadang ada sesetengahnya masih lagi apa OPR tu. Tak faham pemahaman berkenaan dengan ekonomi negara kita. OPR kadar dasar semalaman, tapi apa sebenarnya yang kita dan perlu apa impak yang kepada kehidupan anda, sebab ia ada kaitan dengan apa yang anda bayar, rumah, kereta dan sebagainya. Nampak macam tak minat ekonomi, tapi ini ada impak apa yang anda keluarkan untuk perbelanjaan seharian. Okey, itu tentang isu yang akan dibincangkan dalam soal wang nanti. Hari ini juga kita kalau boleh nak berikan sejak mungkin informasi. Sebab MHA kan Isnin sampai Ahad, jadi kita nak ajak anda untuk mungkin dah tepur rasa macam nak pergi mana bawa keluarga kan. Ada tempat yang boleh anda kunjungi untuk dapatkan udara baru dalam bercuti. Kalau hujung minggu, beberapa negeri ada yang cuti hari Jumaat, ada beberapa negeri cuti hari Sabtu. Kadang-kadang kita rasa macam kita bosan lah nak sarapan nasi dekat mak je kan. Kadang-kadang bila kita pergi ke negeri-negeri lain pun kena buka dulu tengok kat mana. Mungkin hari ini MHI boleh kongsikan antara lokasi yang boleh anda kunjungi. Ini di Kelantan. Di Tanah Merah ataupun Red Line di Kelantan. Biasa, apa menunya? Menu istimewanya kalau pagi-pagi? Okey, Kelantan ni memang menu berat-berat lah. Pagi-pagi pun ada nasi semua. Tapi yang paling penting, saya tengok harganya lebih murah lah. Betul. Dan pernah juga saya makan begitu banyak sekali, bila nak bayar, takkan banyak ni je. Sedangkan dia punya kuantiti tu berbanyak. Okey, di Tanah Merah ni kami nak kongsi kepada anda sajian ayam kampung. Senang dapat ayam kampung ni sebab kita perlukan rasa yang betul-betul autentik untuk memikat jiwa. Baik, kita saksikan warung nasi campur ayam kampung. Sarapan seperti raja. Sebilangan daripada kita gemar memilih menu sarapan pagi yang mengenyangkan sepanjang hari. Nasi berlauk antara salah satu sajian utama yang harus dinikmati di negeri Cik Siti Wan Kembang. Nasi ayam kampung Abepa yang terletak di cabang 4 Becah Laut Tanah Merah Kelantan antara warung tumpuan sarapan pagi, bukan sahaja dalam kalangan masyarakat setempat tetapi juga orang ramai yang datang ke negeri di pantai timur ini. Pemilik kedai dan juga pengasasnya, Mustafa Harun, 56 tahun, mula mengusahakan kedai makan ini pada tahun 2014. Pada masa itu, tidak ramai peniaga yang menawarkan menu berasaskan ayam kampung di kawasan sekitar. Lebih menarik lagi, warung ayam kampung ini hanya menyajikan 3 menu utama, iaitu ayam kampung goreng, gulai ayam kampung dan daging bakar. Kedai makan ini dibuka hampir setiap hari, bermula jam 7.30 pagi hingga 1 tengah hari, kecuali pada musim perayaan.
Waktu perniagaan yang singkat membolehkan mereka menjaga kualiti makanan agar tidak cepat basi selain kebersihan yang menjadi keutamaan. Sambut teh tu setakat tahu 3-4 tahun kemarin ni lah ada sambut teh sikit. Lepas Covid ni cabaran memang berat sikit lah dengan harga barang, harga makanan semua naik belakang. Okay? Tapi harga masih kekal dengan gitu. Okay? Jadi nak bertahan tu memang payah sikit lah. Kita beli barang macam mahal. Kalau kita naik harga, pelanggan pula kecek. Oh, ni harga mahal lah tu. Kita cuba kekal dengan harga gitu, harga asal. Biasa kalau kita boleh 2 riyal, 3 riyal, lah ni boleh sekian, 50 sen gitu je lah. Kamu boleh bertahan lah. Kalau kata rugi tu, tak pernah sabar. Memang dulu kedai dia kecil lah, taklah besar gini. Jadi loan ni besarnya sebab orang semua orang macam orang KJA memang ke sini sebab dia special. Special daripada dari segi ayam kampung dia dengan daging bakar dia. Sebelum PKP tu mai semua lah. Lepas PKP tu 2 kali. Apa ni dari segi harga dia? Harga tu berpatutan lah. Enak dan pasti menyelerakan dengan menggunakan resepi warisan keluarga. Kesemua menunya dimasak seawal pagi bagi mengekalkan kesegaran rasa. Mustafa kini mula melatih salah seorang anaknya untuk mendalami selok-belok perniagaan yang diusahakan. Dia juga berharap agar legasi nasi ayam kampung Abepa ini akan dapat diteruskan dan meluaskan lagi cabang perniagaan ke serata Malaysia. Itu dia betul-betul membuka selera makan kita pagi-pagi tak apa dan ada ayam kampung bakar. Oh, makan berat Tapi itu adalah keistimewaan kalau kita pergi ke negeri Kelantan. Pagi-pagi kena cari warung-warung kampung ni. Keistimewaan tapi dia. balik raya tu tak ada. Sebab semua balik kampung kan, jadi memang pergi habis berbaris 2-3 jam pun dapat. Tapi mesti ada budunya baru kicknya dan kemudian ada yang pedas sikit dan juga rasa manis tu. Dia punya kari tu lain sikit. Nanti bolehlah pergi singgah ke warung Abepa. Cuma nanti saya tak jumpa lagi satu buah ni. Apa buah apa? Buah cupu. Apa buah cupu benda? Buah cupu. Nanti kalau penerbit ada maklumat boleh Google nanti. Suka tau pagi-pagi bagi teaser yang tiada jawapan. Bagi trivia. Kena cari buah tu memang sedap tapi susah nak jumpa. Dia rupa macam mana? Macam sebesar ini saja saya dia. Warna apa? Warna kuning, oranye macam itulah. Rasa masam? Rasa macam buah stul. Buah stul. Okay. Tahu tak penerbit buah stul benda? Okey. Okey. Bukan besar kaki lah tapi kecil sikit tu. Kita juga kita tinggalkan Kelantan tapi kita bawa negeri Kelantan tu ada elemen Kelantan tu juga. Ini berkenaan dengan perkongsian tarikan cinta. Ya, itu. Cinta ini melibatkan Kelantan, seorang lagi? Seorang di Sabah. Tapi suaminya ni mu'alaf tetapi kerana cinta mereka ni berkenalan, bertaaruf, berkongsi kehidupan. Jadi mencintai itu adalah satu perkara yang menghidupkan hari-hari mereka. Ini antara boleh dikatakan tularlah visual mereka, video mereka di media sosial dengan gaya sangat bersahaja. Nampak tu, si isteri memegang hanger ya. Cik Mek Kelantan yang terbang jauh sampai ke Kota Marudu di Sabah demi sebuah cinta. Okey, mereka dah pun berada di talian kita bersama dengan Wan Nur Najwa Izni Kamarudin ataupun Wawa dan Muhammad Uwais Jamil Abdullah. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Hanger mana hanger? Hanger tak bawa. Tak bawa. Okey, baik. Jadi bila berada di Sabah macam Wawa cuba macam mana nak mengajar suami kecik Kelantan, padahal anda juga kena berinteraksi dengan suasana baru di Sabah tu. Boleh kongsi pengalaman untuk adaptasi. Sekarang ni kami stay di Kelantan. Oh, di Kelantan. Okey. Dia di Kelantan, dia posting di sini. So dia dah terbiasa dengan suasana di Kelantan. Budu pun dia makan. Okey. Wais, pertama kali makan budu bila? Pertama kali makan budu sebenarnya tahun 2018 lah. 2018. Semasa dekat Kuala Lumpur. Okeylah, boleh terima lah tekak tu, boleh. Oh, memang sedap lah. Sedap. Baik, apa perkataan ataupun frasa luar Kelantan yang paling anda sukai, Wais?
Apa perkataan yang Yang disukai? paling saya suka macam perkataan berak. Apa? Apa dia tadi, Wais? Sedap doa semua. Sedap doa. Sedap doa. Okey, kita berbual, kita tahu kan macam kalian kalau tengok kan di video yang tular tu bagaimana Wawa mengajar suami, macam kita refresh balik lah, nak ingatkan balik dan sebagainya. Sebenarnya kalian berdua ni macam mana boleh berjumpa? Macam mana mulanya tu? Masa tu dia datang kedai Wawa dekat Kelantan juga. Okey. Masa tu Wawa tengah jaga cashier, dia minta beli 1 biji kelapa. So dia minta beli 1 biji kelapa ni, time tu lah Wawa cuba minta nombor dia sebab nak berkawan kan, niat kan student UMK. Sebab apa Wawa macam tu nak berkawan? Apa tarikan yang ada pada bakal suami masa tu? Mungkin kerana orangnya unik ke, nampak macam Korean ke, macam mana? Tengok dia macam pelik kan, dia macam student tapi dia punya perwatakan tu tak sama macam orang lain. Itu nama dia tarikan cinta. Dia nampak sopan macam tu kan. Okey. Kalau Wawa sendiri, Wawa sendiri kan perkataan dari Sabah, mula-mula nak faham, mungkin nak belajar macam mana? Dia kan orang dusun. Kalau dia cakap dengan family dia tak faham langsung lah. Kalau dia cakap dengan family dia. Dia belajar tak? Wawa belajarlah juga. Belajarlah juga bahasa dusun. Sikit-sikit, macam kalau tanya nama tu apa, kalau tanya nama Isai Ngarangnu kan, macam tu. Macam mana tadi? Isai Ngarangnu. Isai Ngarangnu. Okey, baik, kita imbas sikit. Mungkin ada yang tertinggal kereta api nak tengok macam mana gambaran video TikTok yang tular itu, dan pastinya ramai yang tanyakan soalan kepada mereka ni di TikTok tentang apa kehidupan, macam mana boleh mencipta keserasian. Okey, baik. Macam Wawa, macam mana Wawa boleh mencari titik keserasian sehingga terlafaznya akad dan syahadah tu, Wawa? Susah tak untuk meyakinkan suami untuk terima ajaran suci Islam? Dia terima dia macam ni, dia terima Islam tu before dia kenal Wawa lagi. Tapi Wawa ajak dia untuk lebih mendalam lagi dalam agama Islam. Macam contoh kalau adat yang dia macam susah nak adapt kan, macam kita kalau pagi raya kita pergi kubur, macam tu. Dia kadang-kadang dia tak tahu betul ke pagi raya kena pergi kubur, macam tu. Dia macam tak keserasian lagi dengan adat Melayu lah, macam tu. Okey, Wais, nak tanya, bila video tu tular kan, ini dikatakan mendapat perhatian sehingga 100,000 tontonan. Padahal macam kalian berdua saja je kan nak berkongsi, itulah sebenarnya realiti kehidupan kalian macam mana sebagai suami isteri. Tapi bagaimana Wais bila tahu tular ni? Bila tahu tular ni agak sedikitlah ingatkan benda tak betul, sebab saya ni bukan jenis main TikTok. Cuma sebab bini sebenarnya yang bagi tahu. Agak terkejut jugalah sebab yalah benda kita tak sangka. Okey. Jadi Wes, sekarang ni macam mana kebahagiaan mendapat isteri yang baik, mendapat dakapan hidayah Islam, kehidupnya bertambah bahagia sekarang ni, Wais? Sangat bahagialah disebabkan dia ni pun saya dah kenal lama. Lepas tu saya dah kenal hati budi dia lah. Memang dia ni seorang yang isteri yang baiklah bagi saya. Moga-moga kami doakan kebahagiaan hingga ke syurga nanti, insya-Allah. Okey. Ya? Nanti kami nak merasa nasi kerabu Wes masak ni Alhamdulillah. Boleh. Okey, terima kasih Okey. Wan Nur Najwa Izmi Kamarudin atau Wawa dan juga Muhammad Wais Jamil Abdullah. Okey, itu dia. Sama-sama. Keserasian antara Sabah dusun, bahasa dusun, nak belajar bahasa dusun, nak belajar bahasa Kelantan. Apa perkataan Kelantan yang ni? Favorite awak lah. Favorite saya suka perkataan ni alik jatuh. Senja kan? Alik naik, alik jatuh. Alik jatuh. Tapi dia banyak sabdu dia tu lah. sebut alik jatuh. Dia kena penguasaan sabdu yang betul dapat kecek Kelantan. Okey. Kita nak berehat seketika. Abang Air Sirap Bandung lebih sirap 2 sudu. Lepas ni kita akan lepas nak ni Bawang Merah bercakap akan berbicara tentang bagaimana tentang pentingnya untuk mengetahui di sebalik OPR ni. apa impak dia kalau
meningkatnya dan juga impak kepada kita lah peminjam. Kita beli rumah, kita beli kereta semua kan. Jadi kadang-kadang kita dapat surat berubah kadar pinjaman ni sekian. Okey, nanti bincang secara ilmiah dalam soal wang di MHI. Saya rasa wajar kenaikan OPR ni, tapi untuk peminjam barulah. Kalau peminjam lama ni sangat tidak wajar sebab dia akan membuatkan lagi orang lain. Kita dengan baru lepas PKP ni nak naik balik ekonomi, nak buat OPR lagi. Bagi saya, kenaikan nilai OPR menandakan bahawa faedah pinjaman-pinjaman saya juga turut meningkat. Ia maksud bayaran ansuran bulanan untuk pinjaman saya, pinjaman kereta, rumah dan pinjaman peribadi juga turut meningkat. Ini adalah bebanan tambahan kepada diri saya. Apatah lagi pada harga sekarang, barang-barang juga turut meningkat. Sedikit sebanyak meletakkan tekanan kepada saya dan keluarga. Saya seperti juga insan-insan lain mempunyai pinjaman commercial bank, few loans, housing loan, car loan dan juga personal loan. Dan saya terpaksa membayar bulan yang lebih sekarang disebabkan oleh kenaikan OPR. Kenaikan OPR ni adalah tak baguslah untuk rakyat kerana dia akan memberi lagi beban kepada rakyat untuk membayar balik kadar faedah pinjaman yang rakyat dah buat dekat bank. Baik, kita telah dengarkan segelintir daripada mereka mengatakan ataupun luahan hati mereka apabila mengetahui OPR dinaikkan lagi. Jadi saya percaya itu antara mereka yang ada pinjaman rumah, kereta, peribadi dan sebagainya. Saya tekankan bebanan tambahan kepada mereka. Jadi hari ini segmen soal wang yang ada pada setiap hari Jumaat, kita akan mengupas isu ekonomi dan juga kewangan. Dan hari ini kita akan buka isu berkenaan kadar OPR meningkat. Kenapa isu ini berlaku? Kenapa OPR meningkat dan meningkat lagi? Kita nak terus bersama dengan pakar ekonomi kita juga, boleh katakan penganalisis ekonomi, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid, Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Doktor dah dengar beberapa luahan hati bagaimana betul. Itu memberi bebanan yang tinggi kepada mereka. Apatah lagi sekarang ni, Doktor, kita berdepan dengan isu ekonomi, bekalan minyaknya dengan barang, kos hidup yang tinggi, barang naik, semua naiklah inflasinya. Betul. Jadi ini satu lagi tambahan, OPR meningkat akan memberikan kesan juga kepada mereka. Sebelum tu, saya percaya masih ramai lagi yang tidak mengetahui apa itu OPR. Jadi mungkin doktor boleh mulakan, terangkan secara jelas, terangkan secara mudah sebenarnya untuk pemahaman kami dan juga penonton MHI, apa itu OPR? Okey, terima kasih Fariha. Okey, sebenarnya OPR ini adalah apa dipanggil sebagai kadar dasar semalaman. OPR yang merupakan sebagai penanda aras kepada dasar moneteri yang ditadbir oleh pihak Bank Negara Malaysia. Apa itu dasar moneteri? Secara umumnya, dasar moneteri ini berkenaan dengan pengurusan kawalan bekalan wang di dalam sistem ekonomi tersebut. Dan perkara ini ditadbir oleh Bank Negara Malaysia dan diterjemahkan melalui, orang kata tu, kalau kita nak tahu pendirian Bank Negara Malaysia itu, kita akan melihat OPR ni tadi. Yeah. Okey, sekarang ni OPR ni sebenarnya telah dinaikkan 2.25% sekarang ni. Tetapi kalau kita ingat balik, kalau kita lihat sejarah ataupun kadarnya sebelum berlakunya pandemik, kadarnya 3% tau. 3%, tinggi. 3%. Tinggi. Dan pernah kita mencapai paras tertinggi adalah 3.5% pada tahun 2006. Dan OPR ni bermula pada tahun 2004, April 2004, dan pada masa dia diperkenalkan, kadarnya adalah 2.7%. Daripada 2004 tu dia naik sampai 3.5% pada tahun 2006. Dinaikkan tu kerana kata tu berlaku ekonomi yang begitu baiklah pada ketika itu. Kemudian apabila berlaku krisis subprima di Amerika Syarikat pada tahun 2007, 2008, 2009, paras OPR itu diturunkan daripada 3.5% itu diturun ke paras 2% pula. Kemudian bila ekonomi pulih daripada kemelesetan akibat dia krisis subprima itu, dinaikkan pula sehingga ke paras 3.25% pada tahun 2014. Lepas tu dia turun lagi 3% pada tahun 2016, lepas tu naik balik 3.25 tahun
tahun 2018. Lepas tu dia turun lagi. Turun lagi sehingga kepada 1.75% tu apabila kita menghadapi krisis COVID-19. So sebenarnya dia ada kitaran dia turun naiknya dan dia amat bergantung kepada situasi ekonomi pada ketika itu. Kebiasaannya apabila ekonomi menghadapi cabaran ataupun cita-cita kemenangan ekonomi lah, OPR ni akan diturunkan. Maksudnya Bank Negara sedang mencuba untuk menambahkan kecairan di dalam sistem ekonomi kita supaya berlaku pinjaman dan sebagainya dan mengaktifkan ekonomi kembali. Sekarang ni bila ekonomi dah pulih balik, kadar itu dinaikkan. Maksudnya bekalan wang dikurangkan sejajar dengan pemulihan ekonomi tersebut. Jadi sebenarnya bila OPR tu naik, dia menandakan bahawa ekonomi kita berada dalam landasan yang baik sebenarnya. Itu sebenarnya yang ramai yang tak faham kerana isu itu digembar-gemburkan sekali dengan isu kenaikan inflasi. Okey, satu lagi kita faham lagi dasar monetary ni yang mana pihak Bank Pusat dia kebiasaannya dua dia punya objektif dia. Mengurus pertumbuhan ekonomi, satu lagi memastikan kadar inflasi yang stabil. Jadi inflasi dah mula naik dan disebabkan pemulihan ekonomi tadi tu, terdapatnya berlaku inflasi disebabkan oleh faktor tarikan permintaan. Jadi perkara itu perlu dikawal. Jadi maknanya OPR ini naik untuk kita mengurangkan inflasi itu. Tapi bagaimana? Okey, mungkin ini kita kata OPR mungkin dari segi pakar ekonominya kita faham ini dasar yang perlu dilakukan antara usaha untuk mengurus inflasi negara, ekonomi dalaman domestik kita kan. Tapi bagaimana pula sekiranya OPR ini tak naik? Adakah impaknya kepada yang ni? Bagaimana? Ya, faham. Okey, kalau tak naik apa akan jadi? Bila tak naik, pasal OPR ni juga dia penanda aras bagi kadar pinjaman, kadar pulangan bagi pelaburan juga. Bila OPR tu dibiarkan rendah dalam keadaan ekonomi telah mula pulih, telah mula merancak kembali, maka akan terdapat kecenderungan manusia untuk mencari pelaburan lebih tinggi pula pulangannya. Kalau tengok alamat nak simpan kat bank rendah lah OPR, katakanlah hari itulah 1.75 kan. Dapat simpan kat bank tak sampai 2% pun. Inflasi pun dah lebih 2%. Jadi terdapat kecenderungan untuk cari pelaburan yang lebih berisiko tinggi pula. Dengan harapan nak dapat pulangan lebih tinggi pula. Bermacam-macam pilihan lepas tu nanti. Nak melabur dalam cryptocurrency ke, forex ke, ataupun skill cepat kaya ke. Maksudnya dia akan menyebabkan satu tabiat yang negatif lah dalam ekonomi tersebut. Kerana ejen dalam ekonomi termasuk isi rumah, niaga, pelabur, maksudnya cuba mencari satu pulangan pelaburan lebih tinggi lagi. Kalau OPR tadi tu dibiarkan rendah ke kadar untuk tempoh yang berpanjangan. Itu yang sebenarnya kita perlu cakna juga sebenarnya. Okey. Dr. Syakir, kita sudah maklumkan 2 tahun tu memberi kesan yang sangat mendalam kepada rakyat khususnya B40 kan. Jadi bila kata 2 tahun tu kadang-kadang kita tadi doktor kata ekonomi baru nak pulih, dah nampak perkembangannya, pertumbuhannya tetapi tidak kepada B40 yang ada pinjaman rumah, kereta, peribadi dan sebagainya. Doktor, kesan segera peningkatan OPR ini, apatah lagi kita tahu OPR nak naik lagi. Akan naik lagi. Jadi bagaimana? Adakah ini sebab rakyat pun takut, kita pun takut kan? Kita mengharapkan turun, memanglah nak inflasi, tapi macam mana kita nak melihat kelompok golongan ini? Sebab betul. Kita nak melihat isu ni, dia perlu melihat dalam kerangka yang lebih luas lagi. Kalau kita cakap dasar monetary saja tak adil, tak betul tu. Sedangkan ada banyak lagi dasar-dasar ekonomi yang dijalankan oleh pihak kerajaan. Dasar berkenaan pendidikan, dasar berkenaan dengan orang kata tu kesihatan, dasar berkenaan dengan infrastruktur dan sebagainya. Akhirannya nanti rakyat akan menikmati kehidupan lebih baik, menikmati orang kata tu pendapatan lebih tinggi. Jadi itu sepatutnya dapat meningkatkan keupayaan dan juga kuasa beli mereka jugalah. Jadi dasar monetary hanyalah salah satu dasar kerajaan yang mana dalam kes dasar monetary ni ditadbir oleh pihak Bank Negara Malaysia. Ada banyak lagi dasar sebenarnya. Jadi kita kena lihat kerangka yang lebih luas lagi. Dari segi kesan immediate atau kesan secara langsung tu terbagi pada dua lah. Satu kadar pinjaman, satu lagi kadar deposit. Okey, bagi kadar pinjaman pula ada dua lagi jenis. Kerana bagi yang mereka meminjam, ada yang kadar berubah, ada yang kadar tetap. Bagi kadar yang berubah tadi itu,
memang kalau bagi pelanggan sedia ada, mungkin akan berlaku sedikit peningkatan lah dari segi pembayaran bulanan mereka. Bagi kadar tetap pula, ada kan tak ada kena-mengena lah, tak terkesan lah. Bagi kadar deposit pula, bagi deposit baru, mereka bakal menikmati orang kata tu pulangan yang lebih tinggi lagi. Jadi maksudnya dari segi pelaburan, bagi mereka yang kalau ada duit lebihan nak simpan dalam bank, pulangannya lebih menarik lagi disebabkan oleh kenaikan OPR ni tadi. Jadi sebenarnya dia ada dua sisi yang perlu kita faham. Okey, mungkin ramai yang kata, kalau nanti naik OPR, susah lah macam mana. Okey, itu bermaksud bagi mereka yang menghadapi masalah kewangan ataupun menghadapi masalah keberhutangan yang tinggi dan sebagainya, apa yang patut mereka lakukan? Mungkin mereka perlu orang kata tu approach agensi counselling dan pengurusan kredit lah, AKPK bagi mendapatkan. Macam mana nak buat dengan saya ni, macam mana, pasal nasihat yang mereka beri adalah percuma. AKPK ni juga di bawah agensi ditakbir oleh pihak bank negara juga. Jadi boleh mereka berjumpa dengan mereka, dapatkan nasihat macam mana nak menstruktur semula keuangan mereka. Jadi saya rasa ini perkara yang orang kata tu dikatakan sebagai literasi keuangan sebenarnya. Okey. Adakah secara kasarnya kita kena ikat perut sekejap untuk menyimpan ke bagaimana, doktor? Okey, isu ikat perut ni sebenarnya macam ni bagi saya. Dalam apa-apa jua keadaan lah, ekonomi bagus ke tak bagus ke, kita memang kena sentiasa berhati-hati apabila kita berbelanja. Kalau pepatah Melayu tu ukur baju dibaca sendiri kan. Saya rasa pepatah itu sangat-sangat relevan dan sangat orang kata tu valid untuk seluruh zaman. Jadi saya rasa amalan yang baik, amalan yang mementingkan kesederhanaan dan sebagainya sangat orang kata tu evergreen lah. Jadi tak perlu kata kalau jadi macam ni kita ikat perut. Tak, itu saya rasa sangat pendekatan yang agak cetek lah. Jadi perlu melihat kerangka tu lebih luas lagi. Jadi di situ saya rasa ilmu berkenaan dengan keuangan tu sangat-sangat penting. Okey, saya nak tanya pandangan doktor. Salah satu daripada akhbar yang membincangkan berkenaan dengan isu OPR ini meningkat. Katanya ramai muflis jika OPR naik lagi. Okey, OPR kita tengoklah berapa saiz pinjaman dia. Kemudian berapa panjang pinjamannya. Saya ingatkan balik bila saya bercakap dengan kawan-kawan saya di Bank Islam, kalau pinjaman tu dalam sekitar 100,000 10 tahun, kenaikannya dalam sekitar RM10 je sebulan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya semakin besar pinjaman tersebut, semakin tinggilah dia punya impaknya tu. Kalau RM1 loan itu lebih tinggilah. Kalau RM100,000 RM10 cincai lah. Maksudnya naik lagi dalam RM100 lah. Tapi cuba fikir balik, kalau dah boleh pinjam sampai RM1 juta, maksudnya individu tersebut dalam keadaan yang baik lah kan, dari segi pendapatan. Jadi kita kena lihat. Dan bila saya juga berbincang dengan pihak bank negara dan sebagainya, golongan yang berpendapatan RM3,000 ke bawahnya, rata-ratanya mereka mempunyai pinjaman berkadar tetap, fixed rate. Jadi kalau kenaikan OPR ni sebenarnya tidaklah memberi kesan negatif secara keseluruhan. Jadi saya kira kita kena lihat, kena kupas isu ni berdasarkan data yang ada lah. Okey. Doktor, saya nak sentuh sikit berkenaan perbankan Islam. Sebab ada juga soalan kata selalunya kalau kita ambil perbankan Islam ni, dia membantu juga. Jadi kalau jadi isu OPR naik ni bagaimana? Adakah ini antara alternatif kalau perbankan Islam ni ada caranya kan? Okey, dari segi kontrak pembiayaan memang dia kontrak yang Islamik lah. Tapi dari segi mekaniknya bergantung kepada macam saya cakap tadi, sama ada dia kadar berubah ke kadar tetap. Dari segi mekanismenya lebih kurang sama lah. Tapi dari segi akadnya, lepas tu dari segi ceilingnya pun ada. Maksudnya kenaikan OPR ni tak adalah sampai orang kata tu kalau tinggi sangat, dia ada had dia lah. Tapi apa-apa pun macam saya cakap tadi, bagi mereka yang rasa terbeban ataupun menghadapi masalah keuangan, satu pertama yang saya nasihatkan, jumpalah dengan AKPK ataupun setidak-tidaknya berjumpa dengan pihak bank. Untuk orang kata tu macam mana nak buat ni kan. Dan keadaan semasa kita dah lihat semasa zaman COVID itu macam-macam orang kata pihak bank cuba membantulah. Dan saya rasa amalan tu masih lagi berterusan. Maksudnya hubungan antara pelanggan dan pihak bank tu saya katakan lebih baik selepas berlakunya COVID-19. Dua-dua pihak cuba memahami permasalahan masing-masing. Jadi saya rasa perlu bersifat teluslah dalam mengisytiharkan kedudukan kewangan semasa mereka. Doktor, sebab doktor antara
penganalisis ekonomi. Saya boleh gelarkan doktor pun pakai ekonomi jugalah, kan? Jadi bagaimana pandangan kalian berkenaan dengan sampai bila kami perlu berdepan dengan inflasi ni, ya, kesihatan ekonomi kita ni? Dari segi inflasi ni banyak punca lah. Pertama, puncanya banyak daripada luaran. Berlaku orang kata tu kejutan di dalam ataupun gangguan dalam bekalan rantaian perniagaan, terutamanya di negara China. Kerana mereka mengamalkan COVID SIFA kan, dan kita pula banyak negara ni banyak berdagang dengan China. Jadi bila China mengamalkan zero COVID strategy ni, dia ada bagi kesan bagaimana barang-barang tersebut akan sampai ke negara kita lah. Itu satu. Kedua, peperangan di Ukraine. Dia memberi kesan kepada harga komoditi, terutamanya gandum. Kerana kita tahu negara Ukraine merupakan penggalan utama gandum, dan gandum banyak digunakan dalam penggunaan makanan kita. Jadi itu perkara orang kata tu luaran. Dari aspek dalaman pula, seperti saya cakap tadi, inflasi ni kebiasaannya ada 3 punca. Satu, faktor permintaan, faktor kenaikan kos, juga faktor inflasi import. Faktor disebabkan permintaan juga memberi kesan sebenarnya. Pasal ekonomi kita dah mula dibuka, kan? Kalau saya tengok, kalau saya lebih share lah data berkenaan trafik di airport, di lapangan terbang untuk tempoh 5 bulan pertama meningkat ke paras hampir 500%. 500% kenaikannya tu disebabkan kenaikan pembukaan ekonomi. Jadi maksudnya berlaku satu ledakan permintaan yang tinggi. Jadi itu juga memberi kesan kepada inflasi. Baik. Doktor, terima kasih di atas perkongsian ni. Banyak kita dapat sikit kan. Panas sikit lah doktor ya. Terima kasih. Nanti kita jumpa lagi berkenaan dengan OPR ni. Sebab kata nak naik lagi kan? Ya. Okay. Terima kasih Dr. Muhammad Affan Nizam Abdul Rashid, Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad. Itu dia sikit sebanyak kita dapatkan. Ialah memang isu kita terkesan juga kita rasa. Baik, sebab ni kita nak kongsikan juga berkenaan dengan laporan bursa saham. Kita tengok dulu kadar tukaran wang asing. Ini bursa saham okey, ini yang terpapar ini. Okey, dan ini dia sebenarnya kadar pertukaran asing wang ringgit. Boleh sebab kita memilih negara-negara yang mungkin kalian akan keluar ke sana. Jadi sedikit, ini $1 RM4.44. Dan ini pula adalah harga emas semasa emas 999 RM280. Dan juga harga emas 916 RM256.74. Ini setakat semalam harganya. Jadi pada mereka yang saya tahu ada mereka yang melihat dan mengikuti kadar perkembangan ini dia yang kita bawakan perkembangannya dalam slot soal wang. Jadi selepas ini kita akan berehat seketika. Sekembalinya nanti kita bersama dengan Haji Fitri bawakan peluang berwakaf projek pemulihan Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi. Semuanya selepas ini di MSI. Kembali di Jumaat yang berkah di MHI dan kita mengajak anda untuk berwakaf, berinfak untuk kebaikan jiwa, dunia dan akhirat. Dan bersama dengan Ustaz Said Putra Haizam Al-Shahab yang merupakan pendawah bebas juga merangkap Duta Khas Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia tampil putih yang begitu indah sekali. Baik, kita pun tahu masjid ini memang makmur, aktif sekali. Namun perlu adalah sesuai dengan zaman dan perubahan masa, perlu ada penambahbaikan. Mungkin dapat Ustaz berikan sikit latar belakang tentang masjid ini yang perlukan suntikan dana untuk penambahbaikan. Silakan. Jazakallah khair. Terima kasih banyak kepada MHI, kepada pengacara kita Ustaz Fedri. InsyaAllah. Alhamdulillah. Masjid Hasanah Bangi ini, kalau orang duk Bangi biasalah. Ni macam mercu tanda dah di Bangi ni. Sebuah masjid yang dah dibina daripada tahun 1998. Lebih kurang 24 tahun dah masjid ni beroperasi. Yang dulu masa masjid ni dibina dana cuma 2 juta yang masa tu. Dan masjid yang telah bergerak dengan operasi yang cukup hebat dalam proses pengimarahan. Adapun macam tu, maklumlah dah 24 tahun. Jadi banyak masalah kerosakan. Dari kubahnya kalau hujan lebat bocor. Dalam keadaan dinding-dinding dah mula ada kulat. Dalam keadaan pendawaian dah mula macam-macam masalah.
Jadi atas maksud yang besar itulah kita ada dalam program MHI ni untuk memperkenalkan, untuk ajak tuan-tuan dan puan sekalian, penonton MHI untuk bersama-sama kita berganding bahu untuk masjid ni. Sekarang ni mungkin dapat Ustaz uraikan bahagian apa yang diperlukan dan mungkin apa lagi yang diperlukan bila orang kita untuk menambahbaikan ni, orang tahu nak tahulah yang mana yang perlu supaya dapat mereka gambaran jelas tentang usaha penambahbaikan ni. Okay, Alhamdulillah, sebenarnya proses penambahbaikan ni kita dah mula buat dah daripada tahun 2020. Tapi bila Allah SWT uji negara dunia ni dengan pandemik, maka proses ni dihentikan. Alhamdulillah bila JAIS bagi kelulusan untuk penambahbaikan, alhamdulillah sekarang ni kita buat balik kutipan ni dan alhamdulillah kita sedang membaik pulih bahagian bumbung dia. Kita sedang membaik pulih proses untuk pengindahan masjid dia. Alhamdulillah. Proses, program, pengajian semua maintain macam biasa. Tapi daripada sudut zahir dia, daripada sudut fizikal dia yang agak usang, so kita fikir rumah kita renovate bagi cantik, tapi ni rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada sudut sistem pendawaian agak bahayalah kalau kita biarkan dalam keadaan yang masih keadaan teruk ni. Itu dia pagar, landscape, kemudian dinding dua masjid, bumbung dengan menara, dengan ruangan fasad, infrastruktur amnya elektrik dan pelbagai lagi, termasuk naik taraf ruang solat melalui pencahayaan semula jadi. Jadi pastinya ada yang terpanggil nak buat tapi masih lagi tertahan. Jadi Ustaz dapat berikan lagi apakah ganjaran untuk orang yang menginfakkan harta untuk pembinaan rumah Allah ini. Alhamdulillah tahun 1998 masjid ni 2 juta harga masjid ni. Jadi mungkin masa tu kita tak ada kat Bangi, mungkin masa tu kita belum ada keperluan, mungkin masa tu kita tak mampu bersama-sama nak infak untuk bangunkan masjid ni. Tapi sekarang ni Allah Ta'ala telah buka ruang seluas-luasnya untuk kita turut serta dalam pembangunan masjid ni, pembinaan, pembaik pulihan masjid ni. Sebab program dah berjalan dah. Masjid dah memang imarah dah. Dan 24 jam orang singgah untuk solat kat sini. Tinggal Allah buka ruang sekarang ni untuk kita masukkan sikit saham akhirat kita dan juga kita dapat sama-sama kebaikan akhirat kita. Ni sahabat Nabi dulu, mereka tengok dunia sayup mata mereka ke negeri akhirat. Dan hari ini kita nak ajaklah seluruh rakyat Malaysia. Masjid ni bukan masjid orang Bangi. Masjid ni masjid kita semua. Dan rumah ni rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Membangunkan masjid bermakna membangunkan umat ni. Jadi saya nak ajaklah tuan-tuan khusus pada hari ini Sayyidul Ayyam, jangan tunggu lama-lama lagi dah. Tertera pada skrin TV kita keadaan masjid dan juga macam mana cara nak berinfak. Nombor akaun semua untuk boleh tengok dan sekarang boleh bertindak insya-Allah. Itu dia, ada 7 cara untuk wakaf ke masjid ini. Ada laman web masjid yang kami berikan di situ. Kemudian sumbangan tunai kalau anda ada masa untuk solat Jumaat di sana ataupun solat fardu. Kemudian secara online ke akaun yang tertera juga ada boleh bagi cek kepada masjid dan QR code. Sekarang ni memang mudahlah. Saya tengok di masjid pun dah ada macam paparan untuk kita infakkan. QR code ada, e-wallet boost ada, kemudian boleh click and pay saja. Yang penting ada niat, termasuk untuk untuk arwah juga kita niatkan untuk sedekah. Sekali apa harapan Ustaz kepada orang ramai supaya kita jadikan rumah Allah ini sebagai sandaran kita dan juga perbanyakkan ibadah melalui sedekah infak untuk kebaikan di dunia dan akhirat. Silakan. Nabi SAW sebut dalam hadis, man bana masjidan banallahu lahu mithlahu fil jannah. Barang siapa yang bina masjid dah yakni atas dunia ni, maka Allah Taala akan bina seumpama dengannya yakni rumah-rumah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ambil peluang lah tuan-tuan dan puan sekalian. Kita tak ada masa Nabi berjuang untuk bina masjid zaman Nabi. Nabi sujudlah Masjidil Haram, orang letak unta atas belakang Nabi. Para sahabat dibaling batu masa solat dekat dalam Nabi. Hari ni tak ada siapa nak kacau solat kita. Tak ada siapa nak buat benda tak elok pada kita. Sekarang ni tinggal kita nak memperindahkan masjid kita supaya kita makin dekat dengan Allah, rasa makin seronok untuk beribadat pada Allah. Dan saya ajaklah tuan-tuan sekalian untuk sama-sama berinfak bersama dengan amwalakum wa anfusakum, harta dan masa kita untuk sama-sama bantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah dipermuliakan urusan untuk infak membina taman-taman syurga yang diberkahi dan semoga kita dapat melangkah ke jannah dan kebaikan. Ustaz Syed Putra Haizam Al-Shahab yang merupakan pendakwah bebas perangkap duta khas untuk Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi. Semoga terang segenap hati. Dari Bangi nak berganjak ke tempat saya di Pantermis Perak untuk sebuah lagi masjid. Apa ceritanya Fariha, silakan.
Baik, Pantai Remeh Perak. Kita nak bawakan berkenaan dengan dana wakaf pembinaan Masjid Al-Ulum Wattaibah. Jadi kita terus bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar Al-Mahmudi, pendakwah bebas merangkap Duta Khas Jawatan Kuasa Pembangunan Masjid Al-Ulum Wattaibah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Faria. InsyaAllah. Ni tempat Fitri sebenarnya. Tempat Fitri tak puas saya bangkit Ustaz. Patutnya dia yang tolong kempen ni. Betul. Boleh. Bagi bersen sikit kat Fitri. Okey. Kita alhamdulillah kita setiap Jumaat kita kongsikan berkenaan dengan pembinaan Masjid Al-Ulum Wattaibah. Ustaz boleh kongsikan juga berkenaan dengan pembinaan ini, berapa lagi yang kita perlukan untuk wakaf ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masjid ataupun Madrasah Al-Ulum wal Qiraat setelah beroperasi sekian lama dengan pelajar-pelajar yang kita ada, subhanallah, dan akhirnya kita mengambil keputusan untuk membina sebuah masjid lah. Masjid yang mampu untuk menyediakan ruang untuk solat dan urusan-urusan solat Jumaat kepada seluruh masyarakat di kawasan Pantai Remeh Perak itu yang berjumlah 17,000 orang. Ramai, subhanallah. Dan masjid ini bukan sekadar beroperasi untuk tempat solat, tetapi kita menyediakan pelbagai perkara-perkara yang lain, antaranya solat Jumaat, pusat pengajian dan pusat tahfiz Al-Quran yang boleh menempatkan sekitar 300 pelajar pada satu-satu masa. Masjid itu sendiri boleh menempatkan hingga 2,000 ke 3,000 jemaah satu-satu masa. Kita menyusun program-program yang berkaitan dengan keagamaan, kemasyarakatan dan sebagainya, termasuk ruang untuk permusafiran. Orang musafir boleh singgah dan duduk untuk beristirahat di tempat tersebut sambil beribadah. Maka ini program yang kita susun dan alhamdulillah sekarang ni masjid telah pun siap. Sekitar 50% pembangunan. Sekarang sedang siapkan kubahnya. Tuan-tuan boleh tengok di TV tuan-tuan, dan subhanallah kami masih memerlukan dana-dana lah untuk menyiapkan masjid ini, insyaAllah. Dana keseluruhan diperlukan berapa Ustaz? Saya ambil kesempatan ini ucapkan jutaan terima kasihlah kepada semua yang telah menyumbang semenjak daripada awal Salat Jumaat bersama dengan kita, dan alhamdulillah kita doakan supaya sesiapa saya menyumbang sebelum ini dan yang akan menyumbang, Allah akan kurniakan gantian-gantian lebih baik di dunia hingga akhirat. Dan kita telah berjaya alhamdulillah setakat sekarang ni mencecah 15 juta ringgit. Daripada jauh lagi 25 juta ringgit totalnya, keseluruhannya 25 juta. Alhamdulillah kita dah mendapat kutipan sebanyak 15 juta ringgit. Lagi 10 juta ringgit yang ada di sisi tuan-tuan. Semua dalam poket tuan-tuan aja. Hari ini hari Jumaat, sallallahu alaihi Muhammad, keluarkan dan yakinlah bahawa tidak ada yang akan berkurang dengan sedekah, insya-Allah. Jadi Ustaz kata hari Jumaat kan keluarkan. Jadi mungkin kebaikan infak ni Ustaz dengan kita membina masjid ni Ustaz. Subhanallah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala Muhammad, ada beberapa perkara yang Nabi SAW sebut yang walaupun dia telah kembali ke rahmatullah, duduk di alam barzakh, tetapi pahalanya akan terus mengalir. Di antaranya ialah sallallahu alaihi wasallam Muhammad membina masjid. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, "Idza mata ibni Adam," bila mati saja anak Adam, maka terputuslah segala amalannya ila bi thalatha, kecuali 3 perkara. Yang pertama, Allahumma salli ala sadaqatun jariyah, sedekah jariah. Yang keduanya, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiganya, anak soleh yang mendoakan. Tuan-tuan, subhanallah, apa yang kita harapkan ketiga-tiganya ada pada sisi kita pada hari ini. Yang pertamanya, sallallahu alaihi Muhammad, ni sedekah jariah yang kita berikan, yang kita sumbangkan dalam bentuk infak dan wakaf. Selagi orang gunakan, selagi itulah pahalanya mengalir kepada kita. Yang keduanya, ni ilmu yang bermanfaat. Kita nak bangun kat sini bukan sekadar masjid, tetapi tempat anak-anak kita menghafaz Al-Quran. Mereka belajar agama, belajar hadis, dan suatu hari nanti mudah-mudahan mereka akan jadi alim ulama, menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Mungkin di kalangan mereka akan ada yang jadi engineer, arkitek dan sebagainya. Subhanallah. Dan kita mengharapkan ilmu-ilmu manfaat itu akan sampai kepada kita yang mewakafkan. Yang ketiganya, doa anak yang soleh. Di sini ada pelajar-pelajar tahfiz Al-Quran yang menghafaz Al-Quran, dan kita mendidik mereka dengan akhlak-akhlak yang baik. Mudah-mudahan doa-doa yang mereka panjatkan itu sampai kepada ibu dan ayah mereka, dan kita ada sumbangannya dengan kita membangunkan masjid tempat mereka belajar ini, mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan jangan lepaskan peluang ini. Kita pada hari ini hari Jumaat, ada mak ayah kita yang dulu besarnya jasanya mereka kepada kita, melahirkan kita, membesarkan kita. Tidak, tuan-tuan sekalian, tidak kerugian seandainya kita menginfakkan sedikit harta kita dan kita niatkan pahalanya kepada ibu dan ayah kita yang telah membesarkan kita. Dan yang paling penting, tuan-tuan ingat, kalaupun tuan-tuan wakafkan atas nama ibu dan ayah, pahalanya pasti akan ada pada sisi tuan-tuan, tidak berkurang. Walaupun sedikit, maka tidak rugi. Walaupun sedikit, kita pun dapat, ibu ayah kita pun dapat, insya-Allah.
Ustaz, okey, untuk pesanan penonton Indonesia yang tengok ni kan mungkin sama-sama hari Jumaat ni nak ambil berkah bersamalah. Ya. Macam bagaimana untuk menyumbang? Tuan-tuan, ada nombor akaun yang tertera di depan tuan-tuan tu. Subhanallah, tolong ambil screenshot ke, ambil gambar ke. Subhanallah. Yang paling penting, fastabiqul khairat, cepat-cepat buat. Cepat-cepat buat. Kita tengah makan, ada kucing je mai duduk dekat pipi, dekat apa? Dekat paha kita. Tak tu buat muka kucing kat kita. Pasal apa dia mai kat kita? Pasal apa dia tak pergi kat orang sebelah kita? Kita duduk di rumah, ada orang ketuk bagi salam. Assalamualaikum. Pasal apa dia mai rumah kita? Pasal apa tak pergi rumah sebelah? Sebab Allah nak bagi ganjaran pahala tu dekat kita. Tuan-tuan, nombor akaun ada dekat depan tuan-tuan itu. Ada QR code yang tersedia. Ada tuan-tuan boleh research kepada di website kita masjidalulumwattayyibah.com. Tuan-tuan boleh masuk, tuan-tuan boleh fill up the form kat situ untuk tuan-tuan masukkan duit, ataupun tuan-tuan terus saja sekarang ini ke akaun Maybank yang tertera di hadapan tuan-tuan itu. Dan subhanallah, teruskan waktu sekarang juga, jangan bertangguh-tangguh untuk tuan-tuan segera infak. Mudah-mudahan Allah menggantikan dengan lebih baik. Mudah-mudahan Allah menambahkan ganjaran pahala yang begitu banyak kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada musibah, wabak dan penyakit dan sebagainya. Hasil dan berkat daripada sedekah ataupun infak yang telah kita berikan pada pagi ini, insya-Allah. InsyaAllah. Itu dia untuk kita sama-sama wakaf pembinaan Masjid Al-Ulum Wattayyibah, Pantai Remis, Perak. Memang dekat dengan kampung Petri ni, Ustaz? Memang tempat dia. Memang tempat dia. Okey. Itu dia. Terima kasih Ustaz Jafri Abu Bakar Al-Mahmudi, pendakwah bebas merangkap Duta Khas Jawatan Kuasa Pembangunan Masjid Al-Ulum Wattayyibah, Pantai Remis, Perak. Kita doakan sama-samalah kita menyumbang. Ini rumah Allah yang kita nak bina ni. Pahala berterusan, Ustaz. InsyaAllah, mudah-mudahan. InsyaAllah. Baik, kita nak berehat seketika. Selepas ini kita nak kongsikan sedikit apakah isu terkini yang kita boleh bawakan untuk wadah kita bersama. Selepas ini di MHI. Baik, bertemu kembali dalam Malaysia hari ini. Banyak kita bawakan, terutamanya topik utama tadi, OPR meningkat. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? Apa kita sebagai rakyat perlu lakukan? Pastinya banyak mendapat feedback yang ialah bebanan tambahan kepada golongan B40 yang terkesan, terutamanya ketika COVID tu kan. Itu dia. Tapi itulah seperti mana yang tadi dia kata, Dr. Asfar Nizam cakap, berbalik kepada bagaimana kita menguruskan kewangan. Maknanya kita tahu ini adalah cabaran kita. Kita berdepan dengan cabaran ini. Bagaimana kita nak menguruskannya. AKPK saya rasa itu antara yang terbaik. Itu dia. Jadi kena rajinlah untuk tadabbur majlis ilmu ataupun jumpa peluang untuk kita dapatkan ilmu manfaat. Kerana mungkin ada yang terpaksa refinance ke. Itu yang terdesak buat masa ini. Boleh berbincang dengan pihak bank juga berkenaan dengan, sebab kita tak boleh maksud juga kalau dah terdesak sangat. Macam mana kan? Sebab kita banyak tanggungan lagi, mungkin ada yang bertambah cahaya mata ke semua. Kena fikirkan. Oh, bagus awak Baik. Cahaya mata. Sisi tu. Okey. Baik, kita nak kongsikan banyak majlis kenduri lagi yang InsyaAllah. kan? Ya. Baik, nak kongsikan apa yang temuan di akhbar saya pilu sebenarnya. Pilu yang tak terbendung sebab dalam tempoh berapa bulan sahaja 7 maut, 3 nahas dalam pelbagai insiden kemalangan melibatkan 40 kenderaan. Di Ipoh, seorang pemandu trailer yang mempunyai 13 rekod kesalahan trafik merempuh mati 4 sekeluarga. Di Pasir Putih, seorang wanita maut manakala 4 lagi cedera dalam nahas babitkan 29 kenderaan. Dan di Kuantan, 2 beranak terkorban dalam kemalangan babitkan 4 kenderaan di kilometer 39. Dan kita buat pelbagai kempen, program semua, namun masih ada kemalangan maut yang amat memelihkan ini. Baik. Saya bacakan di Kosmo di muka hadapan berkenaan dengan operasi buru penipu penjana Kerjaya. Katanya mereka ni telah songlap ni 100 juta ni, membabitkan nilai penipuan sebanyak 100 juta ringgit. Jadi Suruhanjaya Pencegahan Rasah Malaysia SPRM kini menjalankan operasi besar-besaran bagi memburu individu-individu yang membuat tuntutan palsu insentif program penjana Kerjaya. Dan laporan secara mendalamnya di halaman kedua, katanya SPRM telah pun membuka 24 kertas siasatan penjana Kerjaya dan membekukan 36 akaun berjumlah 7.3 juta ringgit. Tengah-tengah sesak ni pun, tengah-tengah ekonomi tak stabil, banyaklah tu orang-orang yang mengambil kesempatan. Kalau saya nak kongsikan di utusan ini juga ada impak kepada isteri rumah. Maksud saya dari segi kemudahan bekerja. Indonesia sedia batalkan MOU dengan Malaysia kerana perlu patuhi syarat perjanjian jika mahu pekerja asing. Untuk mereka yang perlukan kepada khidmat pekerja asing ini bukan hanya dalam rumah ya, pembantu rumah, tapi juga di sektor-sektor yang lain. Ini perlu kita teliti dengan lebih mendalam. Okey.
Kita sentuh juga sukan. Ini katanya manfaat peluang final Piala AFF bawah 19. Jadi skuad bawah 19 kebangsaan berharap dapat menamatkan penantian kemarau 4 tahun kejuaraan selain melunaskan dendam menjelang perlawanan final Piala AFF bawah 19 2022 menentang Laos. Jadi perlawanan ini akan berlangsung antara Malaysia dan juga Laos pada 9 malam. Jadi kita doakan semoga adanya sinar dalam skuad AFF bawah 19 tahun ni. Itu dia. Semoga ada sinarlah untuk bersepak. Banyak tahun yang menarik untuk bersepak. Berbagai kejuaraan dan juga peluang dapat dicapai. Okey. Pakcik nampak ke? Pakcik makin kejauh tu? Spek kena tukar ke? Tadi sebut Indonesia, ini tentang Indonesia, tapi nantilah kita bincang kemudian lah tentang isu-isu yang melibatkan Datuk Seri Tajudin ni, isu politik semuanya. Nanti kita akan bincang lebih mendalam di MHI. Baik. Kita jumpa lagi esok. Katanya memancing di kota. Pernah memancingkah di kota? Ikan apa ada? Ikan apa? Tapi untuk mereka yang tak ada kesempatan untuk keluar, ada ruang untuk anda lepaskan minat dan gen anda. Memancing ikan boleh, jangan memancing anak ikan di kota. Memancing suami orang juga. Ya, jangan. Baik. Terima kasih. Jaga diri. Sebab hujung minggu ya.